A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh nampak tak muka saya ni Sebab background belakang ni macam crowded Encik ke okey je? Okey background macam ni. Sebenarnya ni background langsir bilik. Okey Okey serabut tak background? Ataupun kita tukar background sebelah ni adalah background. Ya. Yeah. Nampak? Lampu dah okey. Bukan background tu macam bukan background, bukan kusam sebab dia terlalu banyak corak. Jadi faham Memang okey. Okey, kita tengok Saya ni bukan apa, background ni memang penting sebenarnya. Dia akan kurangkan gangguan untuk melihat fokus. Dia boleh jadi gangguan fokus kalau background ni. Contoh Encik, sorry kita try. Sebab saya yang tengok ni, dia jadi saya sendiri nampak terlalu banyak corak. Okey, tolong Ustaz. Kita kan, kalau macam contohlah dekor rumah, kalau rumah kita tu terlalu banyak corak, ni tenang sikit nampak. Kalau rumah kita tu wallpaper kita terlalu banyak corak, sini corak lain, banyak warna, bila daripada luar rumah kita serabut, masuk dalam rumah kita jadi lagi serabut. Macam tu lah lebih kurangnya. Betul tak? Minimalis sikit lah. Tadi tu dia sebenarnya sebab kita baru nak. Okey, saya rasa ni lagi okey. Ya. Masing-masing pun sebut okey, ni lagi okey. Alhamdulillah kan? Ya. Betul. Respon ada yang tulis ya, better background kosong, lagi tenang. Ya, betul, dia mempengaruhi. Kita tak boleh macam simply kata okey je, tapi bila kita nak buat perkongsian, kita nak buat apa saja, kita cuba buat sehabis baik. Macam tu lah lebih kurang. Nampak bulat sikit sebagai tudung ni. Sebenarnya tudung dah habis dah semua. Nak kena membasuh dah hari ni. Tinggal tudung ni je. Tudung lain semua dah sebab kita dah lebih 10 hari kan kami kat sini. Jadi semua pakaian tu dah habis dah. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Nama sungguh ni tak live ni 10 hari dah ataupun lebih Macam tu lah. Masya Allah, alhamdulillah. Okay, ni FB, ni TikTok, ni IG. Okay, Masya Allah. Jadi macam tak biasa ni pakai ni ada tali sikit ni, tapi tali buat kat dalam, dia jadi macam muka tu bulat, pelik je kan. Tak apalah. Okay. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji Allah dulu. Tadi kita dah mulakan dengan pujian kepada Allah. Kita puji lagi sekali sama-sama sahabat-sahabat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Seterusnya kita mengucapkan salam dan juga salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena buat dua-dua, sahabat-sahabat semua. Bukan salawat saja, kita juga dituntut untuk memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia adalah satu perintah, satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan selawat dan juga salam. Jadi mari sama-sama kita membacakan selawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Sama-sama ya sahabat-sahabat, bagi memulakan majlis kita hari ini. Kita dah mula dengan zikrullah, memuji Allah. Sekarang kita berselawat ke atas Nabi, membawa maksud kita mendoakan supaya Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Dan asbab tersebut Nabi SAW akan asbab tersebut Allah akan berikan kepada kita rahmat. Nanti kita jelaskan dalilnya. Okey, selawat dulu semua sahabat-sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada bunyi degung. Ada kata ada bunyi degung, berdengung kat luar ni. Di IG. Kita clearkan semua kan? Ya. Yeah. Okey. Ramai dah yang tegur pasal tudung, cute lah apalah. Okey. Sebenarnya ni macam telekong. Ni telekong. Okey. Sebenarnya tudung semua dah habis. Tapi tak apa je, saya rasa dengung tu. Tapi yang penting jelaskan suara saya. Subhanallah, sahabat-sahabat, saya bersiar langsung daripada Makkah Al-Mukarramah. Ya, Makkah Al-Mukarramah. Daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram sebelah. Saya berdepan betul-betul dengan Masjidil Haram. Kalau ikutkan daripada tingkap bilik ni, daripada tingkap ni, boleh nampak Masjidil Haram tapi tak nampak Kaabah. Kaabah tak nampak, Masjidil Haram nampak. Jadi subhanallah, yang bunyi kuat tu sebenarnya bunyi aircon. Sebab sebelah je bilik kami ni, bila kami buka, adalah kawasan himpunan kompresor. Betul. Jadi bunyi sikit dengung tu. Yang penting jelas ya. Okay, kita nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu baru selawat, belum bagi salam. Sebab itu kita kena sambung sikit lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nampak tak? Rangkap pertama salawat, rangkap kedua salam. Kan itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkanlah selawat ke atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera. Masya Allah, Allahu Akbar. Apabila kita mengucapkan selawat kepada Nabi dan juga memberi salam, sahabat-sahabat semua, Nabi SAW bersabda, Man salla alayya salatan wahidatan
sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan menaikkan darjatnya 10 kali. Dan Allah akan menggugurkan dosanya 10 kali. Subhanallah. Jadi dalam selawat yang kita bacakan tadi, kita selawat berapa kali? Cuba kita perhatikan semula. Sama-sama ya berselawat sahabat-sahabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 4 kali kita berselawat. Masya Allah. 4 kali 10, 40. Allah akan berselawat kepada kita. Apa maksud Allah berselawat pada kita? Allah memberikan rahmat kepada kita. Sebab masuk selawat itu sendiri rahmat. Apa yang dimaksudkan dengan Allahumma salli ala Muhammad? Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad. Sekali kita minta dengan Allah supaya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad, Allah balas 10 kali rahmat kepada kita. Faham ya? Jelas. So dalam rangkap selawat yang kita bacakan melalui nasyid tersebut ataupun qasidah selawat tersebut, kita dah baca 4 kali selawat. Insya-Allah. Dan first tadi kita dah baca semuanya 8 kali. Kita ulang lagi ya. Kita ulang pula. Sekarang kita bagi salam pada Nabi. Sama-sama bagi salam pada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Okey, gabungkan semua. Start balik daripada awal. Semuanya mencukupkan 12 kali selawat dan 12 kali kita bagi salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, subhanallah. Sahabat-sahabat semua, kita telah mula dengan memuji Allah peringkat awal tadi dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kita telah mulakan selawat, dan sekarang marilah kita memulakan majlis ilmu kita yang bersiaran langsung daripada Makkah Al-Mukarramah dengan membacakan Ummul Quran, Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, subhanallah. Seterusnya sahabat semua, marilah sama-sama kita membacakan seperti biasa, iaitu 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, keduanya iaitu 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, keduanya disebut dalam hadis Nabi SAW tentang fadilat besarnya, yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beramal, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang beriman berpegang dengan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, maka ia akan diselamatkan, ia akan dilindungi oleh Allah daripada fitnah Ad-Dajjal. Tuan-puan sekalian, fitnah Dajjal bukan hanya Dajjal mata satu yang akan keluar bila tanda-tanda kiamat akhir zaman keluar, tetapi perkataan Dajjal telah digunakan sejak zaman Nabi SAW lagi, yang mana Nabi memanggil dengan mereka yang mengaku menjadi Nabi. Masa saat Nabi masih ada, belum wafat, dah ada dah insan ataupun manusia mengaku menjadi Nabi. Sebab itu Nabi kata tidak akan berlaku kiamat.
selagi mana tidak keluar Dajjal. Maksudnya yang Nabi maksudkan adalah tidak keluarnya mereka daripada zaman berzaman akan mengaku menjadi Nabi. Subhanallah. Bermaksud Dajjal juga membawa maksud segala fitnah akhir zaman. Mungkin kita fikir kita tak sempat jumpa dengan Dajjal mata satu yang disebut dalam hadis Nabi, yang akan memberikan kekeliruan kepada manusia sampai manusia tak boleh bezakan mana Isa Al-Masih, mana Dajjal Al-Masih. Subhanallah, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Tetapi siapa yang beramal dengan 10 ayat awal dan akhir ini, insya-Allah Allah akan pelihara kita dan zuriat keturunan kita daripada fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal dan juga kuncu-kuncu Dajjal-Dajjal kecil. Jadi kita akan bacakannya muslimin-muslimat. Jadi di Malaysia sekarang pukul 7.30. Betul kan? Saya di sini pukul 2.30. Ceritanya kami tak tidur malam ni. Tak tidur. Sebab sini pukul 2.30. Pukul 7 Malaysia, pukul 2 sini, 2 pagi sini. Jadi bimbang. Kami ni dah plan berapa hari nak buat live. Nak buat kuliah jam 7 Malaysia. Bermaksud jam 2 sini. Tapi asyik tak terkejut. Kalau terkejut pun ngam-ngam. Macam tu lah. Jadi malam ni kita pakat, okey kita tak tidur. Nantilah kita qada balik lepas subuh. Sebab subuh pukul 4. Jadi sejam setengah je lagi subuh. Pukul 4.20 macam tu subuh kan, cik suami kan? Saat kan? Ya, okey. Jadi tuan-puan sekalian, sebab dah rindu sangat nak jumpa, tak boleh tangguh. Jadi malam ni kita pakat tak tidur lah. Tidur juga tadi sebenarnya adalah, tapi kesimpulannya tak tidur lah gitu. Jadi ya, rindu sangat sahabat-sahabat semua. Jadi ada yang sedang drive, hantar anak sekolah dah settle sebab dah 7.30. Mungkin sedang menuju tempat kerja, ataupun yang sedang duduk di rumah, ataupun di mana sahaja anda berada. Anda dengarkan saya baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, itu pun dah dapat pahala. Anda cuba ikut mana yang ayat hafal, subhanallah, tambah lagi pahala menghafal dan membaca. Mendengar sahaja pun dapat pahala. Turut usaha untuk membaca pun dapat pahala. Dan siapa yang sama-sama buka Al-Quran, sebab tak hafal, buka Al-Quran dan baca sama-sama, maka ada bahagian pahala yang lain. Pahala tengok Al-Quran, pahala baca penuh. Ya, ambil bahagian masing-masing. Pastikan kita ambil bahagian, walaupun bahagian mendengar. Masya Allah. Terima kasih yang hadir di TikTok dan 2,000 lebih, di IG dan 400 lebih, di FB dan 1,000 lebih, campur-campur semua dalam hampir 4,000 ni. Ya, Masya Allah, dalam hampir 4,000 dah ni. Jadi mari sama-sama kita jalankan seperti biasa peranan masing-masing, yang mana share dalam semua link WhatsApp, Telegram, share di media sosial masing-masing, yang mana tag nama kawan-kawan supaya ajak hadir, yang mana teruskan dengan komen, tuliskan nota, tulis apa-apa sahaja yang baik-baik, doa, bagi salam, solawat, macam-macam lah, sebab ia akan menaikkan engagement. Ada yang on the way pergi masjid. Ya, Masya Allah. Okey, kemudian ada yang bagi subhanallah star, yang bagi gift, yang bagi emoji, yang hadir tanpa buat apa-apa, itu pun besar peranannya. Barakallah, moga Allah berkati setiap usaha kita menyumbang kepada dakwah media sosial. Subhanallah, ini adalah medan dakwah yang sangat luas dan sangat penting akhir zaman. Kerana ramainya manusia berkumpul di media sosial, terutamanya orang muda, terutamanya orang yang jauh daripada jalan-jalan agama. Jadi ini adalah perjuangan kita bersama. Ini adalah jihad kita, iaitu jihad di medan ilmu. Kita buat sehabis baik mengikut kemampuan masing-masing. Barakallah. Jadi sahabat-sahabat semua, kita nak baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami ya Allah daripada sisimu rahmatmu. Wahayyi lana min amrina, dan sempurnakanlah bagi kami dalam setiap urusan kami rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah doa Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi, pemuda gua, seramai 7 orang yang membacakan doa ini ketika menyelamatkan diri mereka daripada raja yang zalim yang bernama Dicyanus, yang memerintahkan tenteranya supaya menyeksa dan membunuh mereka yang tidak menyembahnya dan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini menyelamatkan diri bukan kerana takut diseksa dan dibunuh, tetapi kerana mereka ingin meneruskan dalam menyebarkan kalimah la ilaha illallah saat itu. Maka apabila mereka meninggalkan harta benda, keluarga, apa yang diusahakan, apa yang dimiliki, kebun-kebun, kekayaan yang mereka ada, mereka tinggalkan semuanya demi mengekalkan, mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Dan saat itu pemuda ini berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, kurniakanlah bagi kami daripada sisimu rahmatmu. Bila sebut rahmah, rahmat Allah itu mencakupi semuanya. Bagi orang yang susah, rahmat Allah datang dalam bentuk senang. Bagi orang yang sakit, rahmat Allah datang dalam bentuk kesembuhan. Bagi orang yang kecewa, rahmat Allah datang dalam bentuk bahagia. Mungkin bukan daripada sumber yang kita inginkan, tapi bahagia mengikut caranya Allah beri pada kita. Bagi orang yang sedang sempit, Allah bagi kelapangan. Maka rahmat Allah itu mencakupi segala yang kita perlu dan yang kita mahu di dunia dan juga di akhirat. Maka doa Ashabul Kahfi ini umum, meminta dengan Allah rahmah, sebab mereka menyerahkan diri mereka seterusnya kepada Allah. Bagaimana Allah ingin mengaturkan kehidupan dan perjalanan mereka selepas itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmah, wahayyi lana, dan sempurnakan bagi kami, amrina, min amrina, dalam urusan kami ya Allah. Amrina, semua urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat, setiap hari kita berdepan dengan perlu buat keputusan, perlu buat tindakan, perlu buat usaha, perlu buat langkah-langkah. Walaupun kita berada di rumah daripada pagi sampai malam sekalipun, kita berdepan dengan nak buat keputusan, nak masak apa, nak buat apa, begitu begini. Kadang keputusan tu bukan dengan dalam rumah, tetapi melalui WhatsApp, melalui pelbagai urusan. Urusan nak pilih sekolah anak, nak pilih universiti, nak pilih pengajian, urusan kita nak pilih kedai makan, urusan nak buat keputusan dalam kerja kita dan sebagainya. Maka kita dahulukanlah dengan membaca doa Ashabul Kahfi ini. Sebab itu ayat yang 10 ayat pertama Ashabul Kahfi, kalau kita tak mampu nak hafal, sebenarnya bukan tak mampu, tak cukup mahu. Kalau mahu, mesti mampu. Betul atau tidak? Tapi ayat memujuk, ayat memujuk. Kalaulah kita belum cukup mahu untuk menghafal 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, maka mahukanlah hafal ayat ke-10 ni. Sebab ayat ke-10 ini mengandungi doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Setiap pagi jangan lagi kita mulakan apa-apa urusan kita melainkan baca doa ini, sebab doa ini menyempurnakan urusan kita.
wahyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam urusan-urusan kami, rasyada, petunjukmu ya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang kita nak baca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Masya Allah. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah, kita selesai memulakan majlis kita pada pagi yang barakah ini dengan memuji Allah, kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita telah berselawat dan kita telah memberi salam kepada Nabi, dan kita memulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan disambung pula dengan 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Dan terakhir, subhanallah, bukan penutup tapi terakhir bagi memulakan majlis zikir kita ini. Kita mulakan majlis ilmu dengan majlis zikir, dan turutan majlis zikir yang terakhir kita adalah nak membaca Asmaul Husna. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد
Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajid Al-Majid, Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul Akhir. Ustaz, Al-Awwalul Akhir, Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Baru Tawwab, Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ul Dar, Al-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi, Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laisa Kamislihi Syai'un wa huwa Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanallah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah, tis'atun wa tis'ina isman, 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membaca, beramal, menghafalnya, dia pasti akan masuk syurga. Jadi alhamdulillah pada pagi ini, mungkin dah lama sahabat-sahabat semua kalau tak kuliah, jadi tak baca Asmaul Husna. Jadi syukur kepada yang dapat hadir pada saat ini, maka secara tidak langsung kalian dan saya juga membacakan nama Allah Asmaul Husna. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan jaminan memasuki syurga Allah melalui menyebut dan membaca Asmaullahul Husna. Sahabat-sahabat imati Allah sekalian, sebagai mukaddimah perkongsian kita, dan ini adalah live pertama saya sejak berada di Tanah Suci, bermula daripada kita datang daripada berapa bulan ya Ustaz? Kita datang daripada 22. Betul? 23. Kita sampai 23. Dan hari ni dah 3 hari bulan Hari ni berapa bulan? Hari ni 5. Lebih 10 hari dah. Subhanallah, lebih dah 10 hari. Lama kan kali ni kita datang. Kami tak pernah lama macam ni. Tapi ini haji kan, lebih dah 10 hari. Tapi haji tahun lepas kami datang 8 hari saja. 8 hari saja. Siapkan haji terus baik. Tapi tahun ni sebab kami bawa jemaah, jadi kena lama sikit bersama dengan jemaah dan masuk Madinah nanti. Subhanallah, dah lebih 10 hari. Bermaksud saya dah lebih 10 hari tak buat live, tak jumpa sahabat-sahabat semua. So, izinkan saya sebagai mukadimah nak bercerita dan berkongsi beberapa ibrah yang saya yang Allah berikan, yang Allah didik saya melalui perjalanan haji pada kali ini. Nak dengar cerita? Hari ni 5 hari bulan. Subhanallah, terima kasih Yusnia Jamal kata rindu Ustazah, hari-hari tunggu. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, hari ni 5 hari bulan dah. Duduk di sini kadang tak perasan hari dan tak perasan tarikh. Sungguh, tak sedar tu. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, baik. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Mana yang saya nak mula? Subhanallah. Saya nak mula macam mana ya? Saya mula dengan kisah ya. Saya mula dengan kisah. Sebab banyak sangat cerita. Kita suka dengar cerita kan? Banyak sangat. Okey, baik. Saya mulakan dengan kisah. Subhanallah, muslimin muslimat, ada seorang jemaah wanita yang wajahnya sangat tenang. Tenang, suka senyum dan suka memudahkan orang. Tuan-puan sekalian, walaupun jemaah yang saya bawa ini adalah jemaah package. Kadang-kadang orang sebut ini jemaah kayangan.
Jadi saya nak betulkan persepsi terhadap perkataan ini haji kayangan, pakej kayangan. Sebenarnya tak ada beza tuan-puan sekalian. Khemah kami sama ada di Mina, di Muzdalifah tak ada khemah, semua tidur di bawah di atas tanah yang sama, tak ada separate apa-apa, semua sama, campur semua bangsa, dan tak ada khemah kalau di Muzdalifah, tidur di Muzdalifah. Kemudian sama di Mina pun sama dengan khemah tu exactly sama, tak ada beza dengan yang melalui tabung haji. Sepanjang rutin melakukan ibadah haji, semua tak ada sama. Yang beza mungkin penginapan selepas selesai ibadah haji. Yang tu saja yang membezakan. Hotel dekat sikit, jauh sikit dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam tempoh buat haji semuanya sama. Tak ada beza. Itulah tandas yang kena beratur sejam, 2 jam, 3 jam. Kena beratur sampai ada yang pingsan. Itulah tempat yang kita tidur beramai-ramai sampai 100 orang dalam satu khemah. Tidur dengan berhimpit-himpit. Tempoh 4 hari kita berada di Mina. Okey, saya bukan nak cerita bab tu. Subhanallah, ketika berada, sebab kami duduk dalam satu khemah yang bercampur dengan semua pelbagai jemaah. Jemaah daripada kumpulan ni, jemaah kumpulan ni, jemaah kumpulan ni. Subhanallah. Ketika saya berada di dalam khemah tersebut, ada seorang wanita yang sangat tenang wajahnya, yang selalu memudahkan urusan saya. Contoh, bila saya buat perkongsian tazkirah di dalam khemah tersebut, dialah yang buat pengumuman, dia yang memudahkan. Lepas tu time kita ta'aruf, dialah yang bawa sekian-sekian. Maksudnya, dia selalu nak membantu memudahkan urusan saya dan urusan jemaah-jemaah yang lain. Bila makanan sampai, dialah yang sibuk mengagihkan, buat itu, buat ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Satu hari Allah izinkan saya dapat berjalan dengan dia, dapat berjalan dengan wanita ni. Subhanallah. Sebab kadang-kadang bila kita tengok seseorang yang senyum, gembira, ceria, kita rasa macam Masya Allah, kehidupannya mesti soalannya kehidupan yang membahagiakan. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Tapi bila mula kita kenal rapat dan dia sudi berkongsi, dan saya pun minta izin dengan dia untuk berkongsi kisah kehidupannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Rupanya kisahnya begini. Tahun lepas dia menghadapi kematian suaminya. Tahun lepas suaminya meninggal dunia. Anaknya, minta maaf 4 orang atau 5 orang. Suaminya meninggal dunia. Kisahnya bermula daripada perkahwinan yang pertama. Perkahwinan yang sangat menguji. Perkahwinan yang, tuan-puan sekalian, tuan-puan pernah dengar cerita saya tentang kisah seorang ibu yang saya bertemu dengan seorang wanita ni. Masa tu kita pergi Padang Panjang, Indonesia. On the way saya balik ke Malaysia, jumpa dekat airport. Sama-sama tunggu flight nak balik ke Malaysia daripada Padang Panjang, Indonesia. Okey, kenapa saya cerita kisah ni? Kisah ni bukan ada kaitan. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya ni jadi macam campur dengan tak tidur ya. Okey. Subhanallah. Saya nak cerita sikit apa yang berlaku dengan seorang ibu yang saya jumpa di airport ketika nak balik pada Indonesia ke Malaysia. Cerita ni cerita tahun ni. Yang mana saya bila tanya, "Oh, makcik buat apa jauh ni?" "Ustazah, saya datang untuk berubat anak perempuan saya. Saya datang nak berubat anak perempuan saya." "Jauhnya, makcik berubat?" "Saya dah ikhtiar pelbagai cara Ustazah di Malaysia. Saya cuba je ikhtiar sampai ke sini, berjumpa dengan seorang kiai macam tu lah ya. Saya usahakan." Saya pun fikir, kenapa sampai ibu ni ambil tindakan sampai begini sekali. Lepas tu dia pun bercerita. Ibu ni cerita, "Ustazah, dia datang dengan anak perempuan dengan menantu. So anak perempuan mengiyakan kisah, 'Ustazah, anak bongsu saya perempuan dan dia adalah anak yang sangat manja dengan saya sebab dia belum kahwin dan sebagainya. Dia sangat manja dengan saya, paling rapat dengan saya, anak bongsu, dan dia adalah seorang doktor perubatan. Ustazah, satu hari anak saya ni buat jual beli. Memang dah selalu dah membeli.
dengan jual beli tepi jalan, penjual buah. Memang dah selalu dah anak saya ni jual beli, sebab dia juga adalah penjual gerai buah juga. Tapi adalah jarak-jarak sikit kan. Jadi penjual buah tu lelaki umur dah 50 lebih Ustazah. Satu hari anak saya buat urusan macam mana ya, sebab dia kata gini, buat urusan. Dan masa tu yang pergi bersama tu ada saksi yang melihat apa yang berlaku di hadapan mata. Ketika dibalikkan, maksudnya dibalikkan ataupun diberi sesuatu ataupun dibalik baki, tak ingat apa urusan, tetapi berlakunya maksudnya macam ada beri sesuatu, ada ambil. Ketika itu lelaki ni menyebutkan ayat, umpama ayatnya, saya mahu kamu jadi isteri saya, bernikah dengan saya, macam itulah ayat lebih kurang. Lepas tu anak perempuan ni terus jawab, saya terima. Okey, ini adalah satu bentuk salah satu sihir pukau. Apa yang berlaku drastik dalam tempoh beberapa hari atau tak sampai sebulan, lalu bernikahlah anak dia yang umur baru 20 lebih, seorang doktor perubatan, dengan lelaki umur 50 lebih, tuan-puan sekalian. Dan start daripada itu, anak yang sangat manja dengan ibu ni membenci ibu sampai maki hamu dan membuang semua ahli keluarga. Bahkan pernah menghulurkan pisau apabila ibu ni datang merayu ke rumah nak berjumpa dengan anak ni. Terus maki hamun, benci dan tak mengaku ibu depan-depan ibu. Buang semua ahli keluarga. Dan sejak daripada itu nak jumpa anak dah tak boleh, dan anak juga berhenti dah jadi doktor. Berhenti terus sebab suami ni conquer semua, dan dengan pakaian yang lusuh berpindah randah. Dan pernah si ibu pergi melihat penginapan si anak, tempat tinggal anak, dengan kotor, dengan jijik semua, tetapi anak ni macam tak kenal ibu. Nampak ibu maki hamun dan berdepan cakap terus, kau bukan ibu aku, kau gini-gini, kau berambus dengan panggilan yang kesat binatang dan sebagainya. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Dan perkara ini dah berlangsung beberapa tahun, dan ibu ni sangat menderita melihat penderitaan si anak. Dan perkara ini benar-benar berlaku dan banyak keadaan cerita yang sampai pada saya. Dan kisah yang saya cerita soal wanita yang saya tengok tenang ini, dia hidup dalam keadaan yang tidak tahu bahawa dirinya selama dalam tempoh 10 tahun perkahwinan, dengan perkahwinan yang pertama juga wanita yang berpendidikan tinggi, bahkan juga gelarannya adalah doktor, tuan-puan sekalian. Bayangkan ya, selama dalam tempoh 10 tahun pernikahan, suami dalam pernikahan pertama ni, subhanallah, dah tempoh 10 tahun, tak cukup dengan segala kudrat, segala duit, yang suami ni tak bekerja, tak bekerja. Isteri yang keluar bekerja sepenuh masa, menanggung sepenuhnya suami dan juga anak. Habis balik kerja pejabat, menjual pula nasi lemak. Begitulah rutin dia dalam tempoh hampir 10 tahun. Bekerja, pasu balik jual nasi lemak, meniaga itu, meniaga ini tepi jalan, sampai orang tepi jalan macam tak boleh terima. Kenapa jual nasi lemak? Puan kan orang yang berpendidikan, siap ada PhD lagi, sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, dia kata, Ustazah, dalam tempoh saya kahwin, saya tak tahu macam mana saya boleh kahwin. Yang saya tak kenal beberapa minggu lepas tu kahwin, dan siap keluarga saya dibuang keluarga beberapa tahun. Sebab saya buang keluarga saya, semua tu saya tak sedar apa yang berlaku. Dan saya rasa semuanya saya dikontrol selama bukan sekejap, bertahun-tahun. Cuba bayangkan apa yang berlaku. Kemudian dalam tempoh perkahwinan, memang suami ni tak bekerja, memang isteri menanggung sepenuhnya. Sampailah satu ketika kisah lebih tragis. Si isteri wanita ini, dia membantu seorang kawan dia. Daripada kawan yang dibantu, akhirnya suami dia kahwin. Sebelum kahwin tu selalu banyak skandal dengan perempuan, banyak skandal. Tetapi beliau kata, Ustazah, walaupun suami skandal tak habis-habis, tapi dia tak boleh keluar daripada perkahwinan tu. Walaupun suami tak bekerja dan dialah menanggung dalam tempoh 10 tahun, dia tak boleh keluar dalam perkahwinan tu. Walaupun dia dikasari, walaupun dia dah kena pelbagai bentuk kekasaran rumah tangga, dia tak boleh keluar. Soalnya dia pegang, walaupun dia sampai buang keluarga mak ayah adik-beradik. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Dia kata, Ustazah, subhanallah,
Namun akhirnya melalui proses-proses berubat dan sebagainya, keluarga ikhtiar, dia boleh keluar daripada perkahwinan tersebut. Dan dia pun bernikahlah dengan seorang lelaki yang sangat baik. Seorang lelaki yang sangat baik. Tetapi tempoh pernikahan dengan suami pernikahan yang kedua ini, tuan-tuan sekalian, lebih kurang dalam 5 tahun. Dan suaminya meninggal lebih kurang dalam tahun yang lepas. Subhanallah, Allahu Akbar. Dikata ustazah, saya menderita dalam perkahwinan pertama dan tempoh yang sangat lama. Dan kesan kepada anak-anak sangat ketara. Kemudian saya mengecap bahagia dalam tempoh berapa tahun, dan tahun lepas dalam sekelip mata dalam aksiden, jadi ini meninggal sekelip dalam maksudnya tanpa notis, kita kata. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, dia kata saya berusaha ustazah kumpul belanja. Bukan ada duit, saya kumpul untuk datang haji. Untuk datang haji setelah rayuan demi tahun demi tahun untuk kumpul haji. Saya nak cari kekuatan dengan Allah. Saya nak ubat diri saya. Diri saya yang dah sakit lama, diri saya sekian-sekian. Subhanallah, apabila Allah beri sesuatu yang saya selama ini sangat perlu, seseorang yang boleh betul-betul menerima dan menyayangi saya, tapi Allah ambil sekelip mata pada tahun lepas. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, sebenarnya kisahnya banyak lagi yang tragis apa yang berlaku, tapi saya tidak berniat untuk cerita secara detail. Cukuplah kita mengambil pengajaran. Antara pengajaran saya belajar, subhanallah, saya jumpa ramai sangat wanita yang bahagia dalam perkahwinan yang kedua. Ini bukan nak menggalakkan perceraian. Saya nak bagi satu persepsi. Kita harus faham apa kita melihat. Apabila kita melihat ada wanita ataupun ada lelaki yang berpisah, subhanallah, jangan terus kita beri persepsi yang buruk. Apabila kita tahu dia bernikah, soalannya dah bermasalah perkahwinan pertama, mesti bermasalah perkahwinan kedua. Kalau tak bermasalah, takkanlah sekian-sekian. Allahu Akbar. Sangkaan buruk, fikiran buruk. Ada orang memang perkahwinan pertama adalah ujian demi ujian, dan berpisah juga perlu menempuh ujian. Lalu rupanya bahagia dengan perkahwinan yang kedua. Sebab itu jangan skeptikal sangat. Yang disebut hadis Nabi, sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah, iaitu talak, adalah talak yang tidak mengikut syariat. Tuan-tuan sekalian, tapi jika talak itu mengikut syariat, jika talak itu sebab-sebab yang kukuh, maka ia tidak dibenci oleh Allah. Berlaku penderaan mental, penderaan emosi, penderaan fizikal, penderaan rohani. Subhanallah. Sehingga jadi mudarat, jadi satu keburukan, kerosakan kepada wanita ataupun lelaki. Tuan-tuan sayang, saya masa jadi peninjau rumah tangga, saya bukan tak lihat lelaki yang tersakiti. Banyak juga lelaki yang mental down, yang masalah mental, yang tekanan jiwa disebabkan seorang wanita yang berakhlak buruk. Subhanallah. Tetapi soalannya lelaki tidak dibenarkan untuk sedih, untuk down. Lelaki soalannya tidak dibenarkan untuk menangis, untuk mengadu. Soalannya, kau kan lelaki, takkan kau nak nangis? Kau kan lelaki, kena hati kental. Kau kan lelaki, kau kena kuat. Tuan-tuan sekalian, banyak kes-kes lelaki yang kita lihat, yang non-muslim dan sebagainya, bunuh diri. Bukan perempuan saja. Subhanallah. Soalannya, kalau yang meluah ni perempuan je, lelaki tak boleh meluah. Subhanallah, lelaki juga perlu ada tempat dirujuk, untuk tempat meluah dan sebagainya, untuk menerima bahawa mereka juga ada hati, ada perasaan yang perlu dijaga. Subhanallah. Jadi saya jumpa banyak jemaah wanita-wanita yang Allah bagi jumpa, wanita yang keluar daripada sejarah hitam, yang bangkit semula untuk bina erti bahagia dalam perkahwinan kedua. Ada juga dalam perkahwinan yang ketiga. Masya Allah. Cik suami, okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baik. Ada jemaah kami, ini cerita lain pula. Ada jemaah kami yang dah lebih 10 tahun, dia kata, ustazah, umur dia pun dah 60 lebih. Ustazah, saya setiap tahun ustazah mohon buat rayuan dengan tabung haji. Saya bukan orang berduit ustazah, saya kerja makan gaji. Akhirnya saya nekat, saya simpan duit. Nekat.
Lepas tu saya buat apa saja, saya fokus. Saya kata kalaulah tahun ini, tahun ke-10 dah saya buat rayuan ni tapi tak dapat juga Ustazah, saya nekat untuk pergi dengan mana-mana package. Dan dia minta dengan ni. Dia alhamdulillah dia dapat pergi bersama dengan kami. Tuan-puan sekalian, saya kata kenapa nekat sangat? Nekat sangat. Dia kata Ustazah, saya sakit teruk ni dah 10 tahun. Thyroid, sakit jantung, lepas tu fibroid, darah tinggi, jantung, darah tinggi. Saya duduk, takdir Allah, masa tu saya duduk sebelah dia dalam khemah. Sebab tilam kita ngam-ngam je, tilam besar ni je, ngam-ngam je badan kita. Saya duduk sebelah dia, dia menggeletar tangan dia nak ambil ubat. Dia tak boleh nak ambil ubat, menggeletar. Lepas tu muka dia dah sengit sebelah. Bukan sengit, sebelah dah macam gitu, macam tu. Sebelah dah macam tu. Lepas tu tangan menggeletar. Subhanallah. Lepas tu dia keluarkan satu plastik beg ubat yang begitu banyak. Lepas tu dia dah tak boleh nak ambil. Saya pun tolong dia. Saya tak tahu yang dia mempunyai rangkaian penyakit yang begitu banyak, termasuk minor stroke. Lepas tu saya pun kata, okey kak nak ubat apa? Dia pun cari-cari. Lepas tu saya bentang. Lepas tu bagi air. Lepas tu bagi makanan sebab tak boleh perut kosong. Kita bagi cubit sikit-sikit ni. Lepas tu buatkan air manis. Lepas tu dia makan, dia mula tenang balik. Lepas tu dia pun mula cerita, Ustazah, saya diuji dengan sakit mendadak sekaligus. Fibroid, thyroid, jantung, darah tinggi, minor stroke. Saya dengar, ya Allah, banyaknya. Ya, ni dah operation, fibroid dah operation, sekian-sekian, tapi kena maintain ubat. Tuan-puan sekalian, dia kata sebab itu Ustazah, saya nekat untuk datang haji Ustazah. Dah datang seorang-seorang tuan-puan sekalian, saya nekat Ustazah. Setiap tahun saya buat rayuan, setiap tahun saya ni tuan-puan sekalian. Sebab itu ada orang kata persepsi, oh pergi package ni orang kayangan je, orang ada duit. Tak, mereka yang berusaha kumpul bekal sedaya upaya. Ustazah, saya ni kerja makan gaji, saya jawatan biasa je Ustazah, bukan ada duit. Suami saya pun sama, saya ada anak-anak. Tapi saya takut sangat saya mati, saya tak sempat menunaikan haji Ustazah. Lepas tu ada satu malam tu, dia lemah sangat. Dia lemah, terlalu lemah badan dia, terlalu lemah. Lepas tu demam pula. Saya pun tidur sebelah dia, sambil pegang tangan dia. Dah bantu dia makan ubat, dah suapkan makanan, dah bagi dia ubat. Saya pegang tangan dia, saya pegang badan dia panas. Lepas tu dia sebut pula ayat pada saya. Masa ni di khemah Mina. Khemah ni, dalam satu khemah boleh sampai 100 orang. Padat. Saya kata saya nak tidur tepi akad. Dia kata, ya Ustazah. Saya pun ngadap dia, pegang tangan. Lepas tu dia cakap, Ustazah, kalau saya mati Ustazah, saya redha Ustazah kalau saya mati. Bila sebut pasal mati, saya terus dah berdebar. Saya dah terus risau dah ni. Sebab masa tu dia punya heart rate dia punya lemah dia punya sekian-sekian. Kita dah ni dah ubat apa semua, kita dah okey. Lepas tu bila pegang tangan, lepas tu dia kata, Ustazah. Lepas tu saya terus tanya, akak ada nak pesan apa-apa ke dengan saya? Sebab bila dah sebut pasal nak mati kan. Dia kata, Ustazah, saya redha Ustazah. Saya redha semuanya. Saya redha segala-galanya. Saya redha anak saya redha suami saya redha semua. Ustazah, saya harap, saya redha kalau Allah takdirkan saya mati. Tuan-puan sekalian, mati di tanah suci, mati dalam Iran ini adalah syahid. Tuan-puan sekalian, syahid. Lepas tu dia ada bagi saya beberapa pesan. Saya kata, insya-Allah, baik. Dia cakap dalam keadaan lemah dan keadaan badan dia panas. Kita nak bawa dia pergi hospital, klinik semua dia tak nak. Tapi dia makan ubat apa semua dan kita dah cek dan dalam grup kita ada doktor. Maksudnya keadaannya stabil. Tapi orang macam ni dah lemah, tak larat, dia akan cakap perkara-perkara begitu. Lepas tu masa tu lah dia cerita. Dia kata, Ustazah, akak ni bukan orang senang Ustazah. Akak ni makan gaji, akak kumpul belanja, akak dah 10 tahun buat rayuan. Syukur sangat akhirnya akak dapat buat haji Ustazah. Moga-moga Allah terima haji akak ni. Tuan-puan sekalian, kesimpulan daripada hajah ni saya nak cerita, tuan-puan sekalian,
Kami ni daripada hari melontar jamrah pertama lagi, kami dah bagi tahu. Akak tak payahlah pergi nak melontar jamrah tu lebih kurang dan 5 km kena berjalan. Dan bawah panas. Akak tak payah pergi. Akak bayar dam sahaja. Situasi akak yang sangat lemah, dengan akak berjalan pun tak larat, akak tak payahlah pergi. Kami cakap dengan tegas, ini dah bahaya sangat dah bagi akak ni, Kak. Akak duduk rehat dekat khemah. Akak bayar dam. InsyaAllah kalau akak tak mampu, memang ada jemaah lain dah. Ustazah, saya akan bayar dam bagi hajah ni. Yang ni pun jumpa saya juga. Ustazah, biar saya bayar dam. Ustazah, oh ya Allah, tuan-puan sekalian, bayangkan ya, saya ni duduk, saya rasa macam ya Allah, hajah ni memang dia punya nekat nak buat tu. Berapa orang jumpa saya personally, Ustazah, saya jangan bagi tahu dia untuk urusan hajah ni, wanita ni, padahal dia tak bagi tahu orang yang dia ni bukannya ada duit banyak, maksudnya orang duk ingat semua orang bisnes ni. Dia tak bagi tahu dia ni orang susah ke apa. Tapi berapa orang jemaah dalam khemah tu jumpa saya, Ustazah, untuk urusan puan ni saya nak tanggung. Kalau dia kena bayar dam ke, dia kena tolak dengan wheelchair ke, sebab kos tolak wheelchair 800 rial, 1000 Malaysia. Untuk tolak pergi melontar tu 1000 yang tolak-tolak ni minta. Nanti bila dekat Mekah untuk selesaikan sa'i, dia guna skuter ke, saya nak bayar semua, Ustazah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bayangkan, berebut. Lepas tu ada orang lain pula jumpa. Padahal saya tak ada tanya orang, ada tak siapa-siapa yang nak tanggung jemaah ni, ada tak orang yang nak tanggung ni, ada tak, saya tak tanya. Tapi bagaimana Allah buka pintu hati orang lain jumpa saya. Ustazah, untuk jemaah ni saya nak tanggung. Tak, untuk jemaah ni saya nak bayar. Bahkan sampai peringkat berlaku apa? Dah ada orang bayar, lepas tu ada orang bayar pula. Sampai bertembung dah dua. Lepas tu akhirnya yang ni mengalah. Tak apalah kalau yang tu nak bayar beria sangat, tak apalah saya ambil balik duit saya. Macam tu sekali. Allah buka rezeki bagi wanita yang begitu nekat ni. Lepas tu saya bagi tahu dia, Kak, dah ada orang nak bayar untuk ni. Ustazah, akak nak pergi buat sendiri. Akak tak nak bayar dam, akak nak buat. Orang duk pujuk akak tak larat ni. Akak dah teruk sangat dah ni dengan panas. Tak, akak nak pergi melontar sendiri. Hari pertama melontar sendiri, hari kedua pergi melontar sendiri, hari ketiga pergi melontar sendiri. Kalau orang lain dah pilih bayar dam ni seekor kambing, harga lebih kurang 350. Itu pun ada orang nak tanggung, dia tolak. Akak nak pergi buat sendiri, Ustazah. Jalan perlahan, ada hari jalan, ada hari ada wheelchair, ada hari tak ada wheelchair. Jalan lebih kurang 4 km. Dalam keadaan yang uzur, jalan perlahan. Saya pun jalan perlahan lah sama dengan dia. Tuan-puan sekalian, lepas tu hampir kebanyakan orang buat nafar awal. Sebab 3 hari je hari yang wajib melontar. Hari keempat sunat. Sebab itu ramai, itu panggil nafar awal. Tapi bila sampai hari keempat, dia nak buat juga, Ustazah, akak nak buat juga hari keempat. Masing-masing pujuk akak dah sempurna 3 hari je yang wajib, itu sunat je hari keempat. Jumpa saya nangis, Ustazah, akak nak buat yang terbaik untuk haji. Akak tahu akak susahkan orang, akak jalan perlahan, akak sekian-sekian. Nangis minta merayu-rayu, tuan-puan sekalian. Lepas tu bila time balik sini, tawaf, nak buat tawaf. Tawaf, sa'i, subhanallah, buat sendiri, Masya Allah. Tapi kita pujuk juga dia atas wheelchair, akhirnya tolak dengan wheelchair sebab dia tak boleh. Tawaf dengan ramai orang, dengan jauh, dengan non-stop. Kalau macam nak pergi melontar tu, mengah sebab dia ada jantung, berhenti, ambil nafas, berhenti. Tapi kalau tawaf tak boleh, tuan-puan sekalian, dengan orang non-stop, orang penuh padat. Sama juga dengan sa'i, boleh je nak berhenti sekejap-sekejap tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya melihat bagaimana orang yang diuji dengan sakit, orang tua yang bongkok-bongkok, yang tua umur 80 lebih, orang-orang uzur yang berjalan heret kaki, yang pecah-pecah kaki, yang pakai pakaian lusuh, orang-orang miskin pada negara-negara miskin yang mereka datang bawa bekal untuk kos tambang je, yang tak ada hotel. Mereka ni tak ada hotel, tak ada penginapan, tak ada duit untuk makan dan minum. Ya Allah, depan mata kita boleh lihat
Mereka dengan pakaian yang lusuh, dengan duduk angkut beg-beg yang besar-besar sebab mereka tak ada penginapan langsung. Mereka tak ada ni, mereka duduk tepi-tepi bangunan, mereka sekian-sekian untuk menunaikan haji dengan susah dan payah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kesimpulan bagi perkongsian pada hari ini, sebab lebih kurang dalam 1 jam lagi akan masuk waktu subuh dah di sini. Tuan-puan sekalian, haji rukun Islam kelima. Rukun Islam pertama, syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam kedua, solat. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat iaitu menunaikan zakat. Rukun Islam yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Bila sebut bagi yang mampu, maka ramai di kalangan kita yang mengambil mudah, mengambil ringan dan cepat meletakkan dirinya tak mampu. Haji ni wajib bagi yang mampu, kita ni tak mampu, hidup pun cukup-cukup makan je. Tuan-puan sekalian, Allah Maha tahu kita sebenarnya mampu ataupun tak mampu ataupun tak cukup mahu untuk mampu. Allah beri kita kudrat kan? Allah beri kita kudrat, kesihatan, masih muda untuk kumpul belanja. Tapi ramai mana di kalangan kita cukup duit beli handbag, cukup duit beli kasut mat, cukup duit pergi melancong, cukup duit pergi berjalan kejap, tiap bulan pergi berjalan. Tiap bulan, bukan salah, saya tak sebut benda tu salah. Tapi ia boleh jadi salah apabila kita tidak mengutamakan berkumpul belanja untuk haji. Kumpul belanja untuk haji. Dan pengalaman saya jumpa orang-orang yang melakukan ibadah haji. Ya Allah, saya tak perasan TikTok 5,000 lebih. Allahu Akbar, TikTok Ustaz, Encik Suami hampir 6,000 TikTok. 5,000, 2,000 semua ni lebih kurang dalam 7,000. Encik tahu ada orang print screen. Itu adalah azan daripada Masjidil Haram. Azan pertama sejam sebelum subuh. Maksudnya sejam lagi subuh. Itu adalah azan pertama. Barakallahu fi. Barakallah. Sama-sama mendengarkan secara langsung azan daripada Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan ladzi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat mati Allah sekalian, sebagai perkongsian ilmu pada hari ini, saya cerita dua kisah kan. Kisah wanita yang pertama iaitu seorang wanita yang diuji oleh Allah dalam perkahwinan pertama, kemudian dalam perkahwinan yang kedua. Subhanallah, kisah yang kedua adalah seorang wanita yang sangat nekat untuk datang menunaikan haji. Setelah 10 tahun, dia tu 10 tahun saya buat rayuan. Walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan sekian-sekian. Cerita wanita ini sebenarnya banyak lagi. Apa yang saya tengok depan mata, usaha keras dan istiqamah dia dengan amalan-amalan sepanjang berada di Mina, di Muzdalifah, sekian-sekian. Dan saya nak sudahi perkongsian pada pagi ini kerana tadi sama-sama kita mendengarkan azan daripada Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan satu hari nanti semua yang hadir pada saat ini Allah jemput menjadi tetamunya, duyufur Rahman, tetamu Ar-Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan haji dan menunaikan umrah dan juga menjadi penziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kehendaknya. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, saya jumpa di sini tuan-puan sekalian orang-orang yang mana dia kata, ustazah, setelah saya faham sebenarnya Allah ingin melihat usaha kita untuk menunaikan haji. Sebab haji tu yang wajib, umrah pertama juga wajib. Setelah saya faham dan saya yakin dan percaya Allah melihat usaha hamba-hambanya, saya mula menyimpan secara konsisten walaupun sedikit. Walaupun setiap bulan RM10 je saya dapat simpan ustazah dalam tabung haji, walaupun RM20, saya tetap menyimpan secara konsisten. Kalau sebelum ini saya simpan bila ada, akhirnya sentiasa tidak ada. Kadang 1 tahun tak ada simpanan langsung yang dimasukkan dalam tabung haji. Tapi apabila saya mula menyimpan secara konsisten, dan setiap kali pergi simpan ataupun transfer, doa dan sentiasa berdoa dengan Allah supaya jemput untuk menunaikan haji. Subhanallah, dia kata, ustazah, akhirnya Allah jemput menunaikan haji bukan dengan kudrat saya, bukan dengan kemampuan dan bukan belanja saya, tapi daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitu juga dengan orang yang berniaga kecilan. Saya berniaga tepi jalan je ustazah. Sebab kita bayangkan orang yang mampu bayar package yang mahal tu sebenarnya tu apa sekian adalah visa. Visa mujamalah, visa furada mujamalah tu sangat mahal sampai RM40,000. Visa sahaja. Subhanallah, tu apa sekalian, kita bayangkan orang yang boleh bayar sampai RM80,000, RM70,000, RM60,000 ni adalah orang-orang yang ada bisnes besar-besar. Tapi saya jumpa orang yang berniaga kecilan. Oh, makcik kecil-kecil je ustazah jual tu dekat rumah, buat itu tepi jalan. Macam mana makcik boleh kumpul belanja? Itulah ustazah, makcik, subhanallah, bila makcik pasang niat nekat sungguh-sungguh nak buat haji ustazah, rezeki Allah bagi luar biasa. Tapi makcik kena jujur, sebab makcik dah cakap, ya Allah, walaupun berniaga kecil-kecilan cukup kakalah belanja aku nak pergi haji. Jadi bila Allah lu buka pintu rezeki tu, makcik kena tunaikan janji dengan Allah. Sebab minta Allah buka pintu rezeki untuk cukup belanja pergi haji. Jadi biar betul-betul cukupkan belanja pergi haji. Kalau tak dapat melalui dah rayuan-rayuan tak dapat, maka usaha dengan cara lain. Sebab makcik bimbang ustazah, dah Allah bagi rezeki, tiba-tiba nampak kan nak beli emas lah pula. Makcik tak beli. Kan nanti rezeki bertambah, tiba beli kereta lah pula, tiba besarkan renovate rumah lah pula. Jadi asal niat kata nak cukup belanja, tak cukup, takut Allah murka. Saya ulang lagi sekali tuan-puan sekalian, ramai yang minta dengan Allah supaya dapat pergi tanah suci, sama ada umrah ataupun haji. Lalu Allah buka jalan, Allah buka rezeki, tetapi akhirnya terpedaya, terpesona dengan dunia. Akhirnya ditangguhkan niat asal tu. Yang nampak jadi duit. Akhirnya duit tu digunakan dahulukan apa? Renovate dapur, renovate rumah, tambah kereta, beli itu, tambah koleksi emas. Maaf ya, kita cakap terus terang, jika kita tidak tunaikan janji kita ketika permintaan kita supaya dilapangkan rezeki, kita bimbang
Rizki yang Allah beri bukan dengan redanya, tetapi dengan kemurkaan, dengan kemarahannya. Kita lupa permintaan kita tujuan dulu lain, tapi bila Allah beri, kita terleka dengan terpesona dengan dunia. Saya jumpa ramai orang yang nekat betul cara Allah beri rizki tu, kebanyakannya adalah daripada sumber yang tak disangka-sangka. Tapi nekat betul, kena dibuktikan. Tolak tepi dulu. Oh, orang lain dah ada duit. Simpanan ada, belilah gelang, belilah cincin. Simpanan ada, oh belilah ni. Tukarlah kereta. Subhanallah, tukarlah sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, saya cerita kisah benar. Bukan orang lain, bapa mertua saya. Bapa mertua saya, ayah encik suami saya lah. Bapa mertua saya cerita, dia cerita pada saya menantu dia panggil Asma lah. Asma, dia bahasakan diri aku namanya Tengku Yahya. So bahasa ku tu ayah bagi orang yang nama-nama Tengku di sekitar kampung. Ku cerita pada saya, Asma, ku ni masa pergi haji dulu muda. Asma umur 30 lebih ku pergi haji. Lebih kurang muda lah, ke 40 lebih. Zaman tu, zaman 40 tahun yang lepas kan. Sebab umurku sekarang 70 lebih. So umur 30 tahun lepas, zaman tu lagi lah kan pergi haji. Tuan-puan sekalian, lagi orang tua-tua baru pergi haji. Maksudnya dalam kampung tu, ku cerita tak ada lagi orang pergi haji. Masa tu kerja apa? Kerja nelayan, tuan-puan sekalian. Kerja nelayan. Bukan kerja yang ni, kerja nelayan. Pergi nelayan, kita faham kerja nelayan. Anak 8 orang. Tapi ku kata, Asma, ku punya nekat kumpul belanja untuk pergi haji. Simpan duit. Memang kad sungguh belanja. Anak 8 orang. Memang motor pun tak ada, kereta pun tak ada. Semua tolak tepi. Apa kehendak tolak tepi. Ikat perut. Jimat sungguh-sungguh. Cukupkan belanja untuk pergi haji. Zaman tu berapa? 10,000 ke 8,000 macam tu. Zaman tu besar sangat jumlah tu, tuan pasal. Dia lah kerja nelayan. Cukupkan belanja untuk suami isteri pergi haji. Dia kata bila dalam akaun ada duit lebih kurang dalam 10,000 dan 10,000 1,000 contoh zaman tu. Dia kata, tahu tak Asma, toke kereta mari. Belilah kereta anak ramah, hantar anak sekolah. Toke motor mari. Toke ini mari nak jual. Sebab tahu kami ada duit simpanan. Tapi ku kata, ku tolak semua. Walaupun rasa nak ada kereta, anak ramah ni. Rasa nak ada motor. Sebab anak duk jalan guna basikal, jalan kaki apa semua. Walaupun jauh sekolah, jalan kaki. Tapi ku tolak semua tu, nekat haji. Ini bukan orang senang ni, tetapi faham untuk pergi buat kerja haji. Bukan tunggu mampu, tapi berusaha untuk mampu. Berusaha untuk mampu. Lepas tu dia kata, Asma, tolak tepi semua tak. Orang mari suruh beli-beli ni, tolak. Kumpul belanja. Lepas tu pergi buat haji dengan mek. Itu panggilan mak betul. Pergi haji dengan mek. Tahu apa berlaku Asma? Balik daripada haji. Start daripada tu lah. Balik daripada haji. Rezeki Allah bagi melimpah ruah. Daripada nelayan biasa. Jadi tekong. Maksud tekong ni penghulu ataupun ketua bot. Sampai bot pergi ke bot, akhirnya bawa tekong, maksudnya pengembala kepada kapal ni, bahtera ni, sampai ke laut dalam. Lain nelayan pesisir pantai ataupun ni dengan nelayan bot besar sampai ke laut dalam. Masa tu rezeki Asma, Allah buka melimpah ruah selepas tu. Rezeki anak. Bayangkan, dia kata, Asma, cuba Asma fikir. Dalam kampung masa tu, tak ada orang hantar anak ke universiti. Tak ada hantar universiti. Tapi Alhamdulillah, anak-anakku, anak orang kampung, anak nelayan, tuan-puan sekalian, tak ada hantar. Masa hantar anak pertama masuk maktab, anak sini masuk universiti, orang mari, baik tak payahlah, kita ni nelayan, anak-anak ni sambung kerja kita je lah, gini-gini. Alhamdulillah sebenarnya daripada encik suami tu, kiranya macam keluarga contoh dalam kampung. Encik suami pun belajar sampai ialah jadi pensyarah dan sebagainya daripada perkampungan nelayan yang mana tak ada anak yang hantar sampai pergi ke universiti. Dia kata, Asma, barakah siapa yang mendahulukan rukun Islam yang kelima ni. Berkat. Tetapi hari ni ku tengok orang-orang muda
Cukup belanja beli rumah dulu. Bukan salah beli rumah ya. Cukup belanja buat itu dulu, buat ini dulu. Tak dahulukan untuk menunaikan haji. Tak dahulukan. Sedangkan rahmat Allah beri setelah kita utamakan rukun Islam. Dia kata apa Asma? Kita ni orang Islam, ada 5 rukun. Barulah kita rasa sempurna kita jadi orang Islam bila 5 rukun ni kita buat. Saya minta sangat kita berhenti cakap. Kita berhenti guna ayat untuk menyedapkan kita, untuk bela diri kita. Ayat haji tu untuk orang mampu je, orang ada duit. Kita ni cukup makan je. Ramai mana orang yang cukup makan tapi mampu pergi haji kerana apa? Usaha dan ikhtiar, dan Allah lihat usaha dan ikhtiar, lalu Allah memberikan kecukupan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah yang memiliki rezeki, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya ada jumpa jemaah yang pergi dengan package lebih 80,000. Allah yang memberi, ditanggung sepenuhnya. Seorang ibu tunggal, anak 8 orang, suami meninggal dunia. Saya terkejut. Saya jumpa, saya tahu dia pergi haji. Ada hamba Allah beri secara percuma. Subhanallah, Allah Akbar. Bila tanya amalan kan, dia tanya amalan. Doa dengan sepenuh hati. Kita ni kan banyak doa apa hari-hari. Doa rezeki, doa sehat, doa kuat, doa anak berjaya. Tetapi insya-Allah kalau setiap kali berdoa lepas solat, kita berdoa, ya Allah, ya Allah, walaupun baru habis musim haji, setahun lagi nak haji balik, tetapi konsistennya doa dengan yakin, dengan penuh harap, tak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Baik, sebagai penutup pada hari ini, tuan-puan, sahabat-sahabat, lebih kurang dalam 6,000, 7,000, 8,000, lebih kurang 9,000 yang hadir. Tadi dengan azan, kami nak bersiap dah pergi Masjidil Haram. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Azan tu bukan azan subuh lagi. Azan tu sejam sebelum subuh. Jadi sekarang ada lebih kurang dalam 40 minit lagi subuh. So kita kena pergi awal sebab nanti takut tak muat nak masuk dalam masjid. Tapi setakat ni alhamdulillah walaupun 15 minit sebelum boleh masuk. Sebab Masjidil Haram dah ada bawah tanah apa semua, memang atas pun ni. Tadi kita dengar azan, kemudian kita baca doa azan. Kan? Allahumma rabba hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah sampai akhir. Hadis Nabi yang berkaitan dengan azan adalah hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa selepas azan, barang siapa yang membaca doa selepas azan, maka wajib baginya ataupun dijamin baginya syafaat Nabi SAW. Subhanallah, muslimin muslimat. Ulama mengatakan, alim ulama, para ulama mengatakan, inilah hadis yang terkuat dalam menyatakan amalan yang berkaitan dengan syafaat Nabi SAW. Amalan yang berkaitan dengan syafaat Nabi. Faham? Maksudnya adalah, memang ada banyak hadis Nabi yang lain yang menceritakan buat begini dapat syafaat Nabi. Tapi inilah hadis yang terkuat, yang memberikan hujah ataupun sebab yang kuat untuk kita dapat syafaat Nabi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setelah azan lalu membaca Allahumma rabba hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah sampai habis tu. Nabi baca sampai habis, Nabi bersabda, wajib baginya, wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, wajib baginya, dijamin baginya syafaatku pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sebab itu jangan tinggal doa azan. Jangan tinggal doa azan. Ustazah, rumah saya jauh daripada masjid, jauh daripada surau, tak dengar azan. Set azan pada phone. Tak apa ke? Tak apa, ikhtiar kita. Tetapi yang terbaik, rumah yang terbaik adalah rumah yang sampai azan ke rumahnya. Itu ada cici rumah yang terbaik, rumah yang baik dia sebut dalam hadis Nabi. Rumah yang sampai kedengaran azan. Kalaulah contoh ya, rumah kita jauh sikit pada surau, dengar sayup-sayup je, kita bincanglah dengan pihak surau, boleh tak saya nak buat wiring sikit, nak sambung sikit biar rumah saya dengar azan tu. Bincang dengan jiran pun setuju. Okeylah, sambung sikit speaker. Keluar belanja, kumpul belanja. Orang lain tak nak bagi, kita keluar belanja. Orang semua setuju, kebetulan semua orang Islam. Okey, jadi kita ni. Lain bila rumah kita sampai kedengaran azan, tuan-tuan sekalian, memang lain.
kesan kepada rumah dan sekeliling dalam rumah dan juga penghuni rumah. Subhanallah, muslimin muslimat, sebenarnya ia ada kaitan dengan kalimah yang kita sebut dalam azan tu. Ati sayyidina ataupun ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa maksudnya? Ati, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan juga fadilah dan juga fadilat, kelebihan. Kita mohon dengan Allah supaya Nabi dijadikan wasilah, perantaraan. Kita minta dengan Allah setiap kali baca doa selepas azan, ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kurniakanlah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Wasilah. Kita pernah biasa dengar tak perkataan wasilah? Wasilah ni kan perantaraan. Kan selalu sebut saya ni wasilah saja, saya ni perantaraan saja, perantaraan Allah untuk menyampaikan ilmu. Saya tak ada ilmu tapi saya perantaraan sahaja. Ilmu semua milik Allah. Kemudian Allah izinkan saya dapat belajar, dan daripada guru-guru itu maka saya wasilah, saya perantaraan sahaja. Saya bukan guru, saya tak ada ilmu. Saya perantaraan saja menyampaikan ilmu. Ilmu milik Allah yang alim, yang maha memiliki ilmu. Jadi bila kita minta dengan Allah supaya Nabi dijadikan wasilah, perantaraan, sebab itu perantaraan Nabi untuk kita dapat syurga Allah, pengampunan Allah, redha Allah, rahmat Allah. Apabila kita minta dengan Allah supaya Nabi jadi wasilah untuk kita. Ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Ya Allah, jadikanlah Nabi itu wasilah. Jadikanlah Nabi itu perantaraan untuk kita, ya Allah. Perantaraan untukku, ya Allah. Perantaraan untuk kami, ya Allah. Jadi bila kita duk minta begitu setiap kali baca doa selepas azan, maka di akhirat kelak Nabi kata wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib baginya dapat syafaatku pada hari kiamat kelak. Sebab dia selalu minta dengan Allah supaya Nabi jadi wasilah, Nabi jadi perantaraan. Akhirnya di akhirat kelak, tuan-puan sekalian, sekiranya melalui amal soleh kita, kita tidak layak untuk masuk syurga. Sekiranya melalui dosa-dosa kita, kita tak layak dapat pengampunan Allah. Sekiranya terlalu banyak sebab untuk kita dicampakkan ke dalam neraka Allah, ketika itu hanya ada satu manusia yang boleh bantu kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk dapat pertolongan dan wasilah Nabi, Nabi minta kita beramal dengan apa yang Nabi pesan. Antaranya adalah baca doa selepas azan. Subhanallah. Nabi nak sangat tolong kita. Nabi nak sangat membantu umatnya. Tetapi Nabi minta kita usaha. Nabi buat sesuatu supaya melayakkan Nabi untuk bantu kita. Jadi antara wasiat Nabi, Nabi tinggalkan amalan yang mana Nabi bersabda, ia adalah hadis yang sahih, tidak ada pertikaian alim ulama. Barang siapa yang membaca Allahumma rabba hazi da'wati tamah sampai akhir tu, wajib baginya syafaatku di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada pagi ini akan memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal. Kekuatan untuk beramal. Kemudian untuk istiqamah. Kemudian mujahadah untuk istiqamah. Kita pegang sungguh-sungguh amalan kita lepas ini, dengar azan, hormat azan, kemudian baca doa setelah azan. Kerana kita sangat memerlukan syafaat Nabi, pertolongan Nabi, wasilah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga berkait dengan perkataan tawasul tu, bertawasul dengan Nabi. Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Saya sayang semua sahabat-sahabat kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tuan-puan, ibu ayah, nenek atuk, wan-wan, Masya Allah, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rakan sebaya, rakan setua sekalian. Saya adalah sahabat anda, dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya lebih suka jadi sahabat. Saya bukan guru, saya tak ada ilmu, saya perantaraan sahaja. Barakallah, sehingga kita bertemu lagi pada pagi besok, mudah-mudahan. Kami diberi kekuatan untuk bersiaran jam 2 pagi di sini, jam 7 pagi di Malaysia. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih 8,000 lebih yang hadir ini.
Terima kasih yang bagi gift, terima kasih yang bagi star. Masya Allah tinggi star hari ini, ia adalah infak. Subhanallah, terima kasih pejuang tap 1.2 million, 1.2 juta likes. Setelah sekian lama kita tak bersiaran, hampir 2 minggu tuan-puan sekalian. Kalau kalian rindu pada saya lagi-lagi rindu. Terima kasih yang share, terima kasih yang komen, terima kasih semua yang menyumbang kepada gerak kerja dakwah media sosial ini. Moga Allah terima, ia adalah satu jihad dakwah ataupun jihad medan ilmu kita. Ada air tangan kita untuk agama Allah. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.